Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin aslamna. Shadaqallahul aliyyul azim. Surah Al-Hujurat ayat 14 yang bermaksud orang-orang Arab, yakni disebut di sini Arab Badui, berkata, kami telah beriman. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, kamu belum beriman. Dalam maksud lain, janganlah berkata demikian. Tetapi kata Rasulullah kepada Pak Arab tadi, tetapi sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu, berkatalah sahaja, kami telah Islam. Shadaqallahul azim. Maha benar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sepotong hadis daripada dunia besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Allah memberikan dunia kepada yang dia sukai dan yang tidak dia sukai. Tetapi Allah tidak memberikan iman kecuali kepada yang dia sukai. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bahang hari raya kurban baru saja selesai. Tadi ditayangkan visual khas katanya mengenai bagaimana ibadah kurban dilakukan di sekitaran kita. Al-maklum, dalam bab kurban ini kita melihat ada juga yang terkorban. Bukan sekadar lembu-lembu, unta, kambing, sapi, kerbau, kibas, tetapi kerana cetusan pemikiran yang tidak selari, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan pertembungan minda yang tidak habis-habis, maka selepas daripada 26 Disember kita sambut Christmas baru-baru ini di Malaysia, di negara-negara barat lain, tiba-tiba kita menyaksikan suatu pembunuhan yang ngeri. Bagaimana salah seorang pemimpin daripada pihak mungkin berhaluan kiri di Pakistan, iaitu Benazir Bhutto, ditembak mati seketika beliau selepas saja berucap. Inilah pertemuan minda yang kadang-kadang menyebabkan kita menjadi korban atau terkorban, atau sekarang kita sedang berkorban. Sebab itu alhamdulillah, dengan majlis ilmu, kun aliman aw muta'alliman aw sami'an wa la takun rabi'an fatahlik. Jadilah kau orang yang mengajar, tak boleh mengajar. Jadi orang yang suka belajar, tak boleh belajar kok. Jadi orang yang suka mendengar, tidak bisa mendengar. Jangan jadi yang lain, kerana yang lain, the rest, itu adalah golongan fatahlik, golongan yang binasa. Wal'auzubillah min zalik. Mesti pilih salah satu, rakan-rakan sekalian, iaitu antara boleh mengajar, tak boleh mengajar, belajar, tak boleh belajar, mendengar. Menjadi pendengar yang baik. Tadi kita boleh dengar macam mana Abang Zainuddin menyatakan kita rajin dengar lagu Hindustannya, lagu-lagu yang terkininya, lagu-lagu remajanya, lagu-lagu dangdutnya, lagu-lagu otak 60-an yang kita boleh dengar. Mengapa tidak sekali-sekala halu telinga kita isikan dengan ilmu kerohanian? Mudah-mudahan ia membawa jalan yang lebih cantik, betul-betul right on the track untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita masih dalam bahang hari raya tuan-tuan. Hari raya Korban. Dan bila sebut hari raya Korban ni, bapa rahmatullah, saya teringat lembu. Lembu ni tuan-tuan, dia pernah berdialog dengan ayam. Dalam satu koloni dia orang lah, mungkin dia orang berjiran kot, kandang lembu dengan reban ayam. Lembu heran tengok ayam. Ayam duk menetas. Hari-hari dia bertelur. Bukanlah hari-hari, tapi bertelur lah. Bertelur. Bila ayam bertelur, ayam kadang-kadang kita tengok menangis terus. Cuba balik orang tengok. Siapa ada ayam? Tengok. Jangan tengok ibu ayam, tengok ayam. Tengok ayam. Waktu dia bertelur, aku kena tengok ayam. Ayam mentang meleleh. Lembu tanya, ya. Alasan kau macam-macam sedih dia. Aku tak faham lah kata ayam. Aku tak faham lah dia kata lembu. Pasal aku tak faham. Tak, mereka yang kata manusia. Aku pun nak merasa juga anak aku sendiri. Bila aku bertelur, aku nak teteh dia elok-elok lama-lama sekian jam, sekian bulan. Keluar, lahirlah anak aku. Aku nak anak sendiri dia. Tapi manusia kadang-kadang tak faham. Akal tak ada. Dia kata baru keluar aja, dia pergi ambil, dia pergi buat telur separuh masak. Motel dek. Ambil, kadang-kadang buat half boiled egg, kadang-kadang buat apa nama masakan Italiano pagi-pagi ni. Dengan telur ayam, dengan telur anak-anak aku tu. Dia orang tak ada perasaan ke lembu. Iya tak iya juga ke lembu. Tapi ayam, sesedih cerita kau, sedih lagi cerita. Kata lembu. Pasal aku pula sedih pula kau faham? Aku ni hari-hari orang perah susu aku ya. Perah tak kira masa. Dan dia ada susu, dia perah, hantar ke kedai mana-mana. Dia orang pergi minum dengan macam-macam branded dia orang letak. Itu susu tu untuk anak aku. Tapi punya banyak orang yang minum susu aku tu ya. Seorang pun daripada semua yang pernah minum susu aku tu tak pernah panggil aku mak dia. Kau tahu tak? Itu dialog ayam ketemu. Kalau faham. Sebab itu adik-adik yang ramai pada malam ini. Kita masih ada ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita bukan ayam, bukan lembu. Ayah dan ibu kita sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu dijadikan dengan sebaik-baik kejadian. Sebab itu siapa yang ada ayah dan ibu, buat kata lagu lah. Ayah dan ibu, ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari yang dikurniakan dari ilahi. Ayah dan ibu, ayah dan ibulah mesti dihormati. Ayah dan ibu. Orang sibuk nak jadi wali tuan-tuan. Orang sibuk nak jadi wali tu wali ni. Tetapi wali keramat yang sebenarnya adalah ayah dan ibu. Arwah bapa anak belum bina Aceh Street. Tapi beliau mendahului kita. Tuan-tuan perempuan yang masih ada ayah, masih ibu, tengoklah ayah kita keluar pagi balik petang. Ada kala tak pulang-pulang untuk cari rezeki. Mak yang mengandungkan kita 9 bulan, melahirkan kita. Nak melahirkan kita bukan senang. Betul lah, apabila telah berlaku ijab dan kabul, berkahwin, maka bolehlah kita bersatu. Bersatu, kita bersatu. Suami isteri boleh bersatu. Itu sah. Yang bersatu banyak sekarang ni, berlimpangan tepi pulau pantai ni, banyak macam cara bersatu. Tapi ada jalan sah, ijab dan kabul bersatu. Bila bersatu tuan-tuan, apabila si ayah meletakkan, iaitulah benda yang dihalalkan,